Hello sobat, okay, kembali lagi dalam edisi seram, berkongsi cerita-cerita hantu, misteri dan juga cerita seram. Pada kali ini, kita cuba nak bawa satu kisah misteri yang berlaku dekat Jepun. Biasa kali kita buat dekat Malaysia, kali ini kita akan pergi ke Jepun sobat. Kisah yang berlaku tentang sebuah anak patung yang bernama Okiko. Anak patung ni sobat, bukan sahaja dia misteri, tapi pernah orang buat terbitan filem, novel, macam-macam lah tentang anak patung ni. Macam mana cerita anak patung ni? Jom kita layan cerita ni sampai habis. Baik, dikisahkan pada tahun 1938. Benda ni dah lama lah. Dan benda ni cerita betul, bukan satu cerita reka edit. Cerita ni memang betul berlaku dekat Jepun. Pada tahun 1938, seorang lelaki yang bernama Suzuki, dia ni ada masuk ke salah sebuah kedai anak patung. Bila dia masuk ke salah sebuah kedai anak patung ni, dialah terpandang satu anak patung yang boleh dikatakan membuatkan dia ni rasa nak beli anak patung ni. Dia punya rambut anak patung ni parah bahu ya saja. Lepas tu dia punya mata dia terpekak. Saya boleh tengok sendiri gambar ni. Selalu dia pun fikirlah, dan dia nak beli anak patung ni dan dia nak hadiahkan kepada adik dia yang bernama Okiko juga sobat. Dia pun belilah anak patung ni dengan harga berapa dia pun tak pasti. Lepas tu bawa di rumah. Adik dia yang bernama Okiko umur 2 tahun. Automatik lah pak. Orang perempuan ni bila budak-budak perempuan ni bila dengar ataupun bila nampak saja anak patung ni, memang dia sukalah. Dia pun terima anak patung tu dengan lapang dada sebab boleh dikatakan selepas daripada tu Okiko ni dengan anak patung ni tak boleh berenggan. Pergi mana-mana sekalipun sebab automatik dia akan bawa Okiko ni. Boleh dikatakan Okiko ni separuh nyawa dia lah. Dia dianggap sebagai rakan ataupun best friend baik dia. Gimana-mana sekalipun dia bawa Okiko. Sebab itulah dia letak nama anak patung ni pun nama Okiko juga sobat. Di tahun 1938, katakan Okiko ni jatuh sakit demam panas berterusan sobat. Sampai sehari berikutnya dikatakan Okiko ni meninggal dunia. Semasa dia meninggal dunia nak dikebumikan sebab keluarga Okiko ni dia berhasrat lah untuk nak masukkan sekali anak patung ni ke dalam kubur tu sekali, tapi disebabkan ada hal yang tak boleh nak dielakkan, terpaksalah dia letak saja patung Okiko ni di tempat kita panggil tempat jaga lah, tempat yang berdoa macam tu lah, diletak daripada situ. Selepas saja kematian Okiko, ada satu benda yang ganjil berlaku pada anak patung ni, di mana dia boleh nampak ataupun family dia boleh nampak dengan sendiri anak patung ni semakin hari rambut dia semakin panjang. Biasa kita fikirlah anak patung biasa tak logik lah rambut dia panjang. Biasa rambut dia ni akan duduk parah bahu saja parah bahu, tapi keluarga dia ni ada nampak satu benda yang ganjil, di mana rambut Okiko ni semakin hari semakin panjang. Walaupun dia sudah kerak ataupun dia sudah potong rambut dia ni, tapi dia still lagi tumbuh panjang seperti biasa sampai satu tahap ke paras lutut. And then bila sampai saja paras lutut, rambut dia tu tak ke tak ke panjang dah. Yang dia akan stop sampai tu saja. Walaupun dia bagi tahu tadi, walaupun dia potong, tapi still lagi ada rambut yang tumbuh sobat. Dan keluarga dia berfikir ni mungkin roh Okiko yang masuk ke dalam badan anak patung tu lah, ke dalam badan anak patung tu sobat. Okey, selepas daripada tu dia pun family dia orang ni pun berpindah lah ke salah sebuah tempat nama sebagai Hokkaido. Saya ingat lagi Hokkaido dekat Jepun. Dan dia fikirlah mula-mula dia tak say nak bawa anak patung ni, tapi disebabkan dia fikir roh Okiko ni ada sekali dengan anak patung ni, so dia pun bawa lah sekali sebab dia bukan letak rumah dia dah, tapi dia letak di salah sebuah kuil yang berada dekat Hokkaido sobat. Dan bila dia sampai dekat kuil tu, dia cerita lah macam-macam. Okey, anak patung ni sekian. So maknanya dia dah tahu anak patung ni sebenarnya anak patung dah berhantu apa semua. Dia pun letak macam biasa. Lepas pada tinggal dekat kuil Hokkaido, lepas tu penjaga kuil ni memang betul yang family dia bagi tahu yang anak patung ni rambut boleh dikatakan semakin hari semakin panjang tumbuh, semakin hari semakin panjang. Walaupun dia potong, tapi
pesti lagi rambut tu macam biasa. And then penjaga kuih tu bagi tahu juga setakat duduk di situ tak jadi apa-apa lagi lah, maknanya tak ada penggerak ke ataupun tak ada kelipan mata ataupun kita panggil apa, patung tu beralih di tempat lain, tak ada lagi. Dia cuma misteri dia adalah rambut panjang saja masa tu sahabat. Salah seorang forensik Hokkaido dia ambil rambut Okiku ni untuk dia nak soal silit dah, untuk dia nak cek. Selepas pada dia cek, forensik ni dia menemui apa bak? Dia temui rambut yang ada pada Okiku ni bukan rambut palsu ataupun bukan rambut anak patung, tapi itu adalah rambut manusia sahabat. Dan mereka lagilah beranggapan bahawasanya roh yang ada pada arwah Okiku ni, mendiang Okiku ni telah pun masuk ke dalam anak patung yang bernama Okiku juga tu sahabat. Saya boleh tengok sendiri gambar ni berada dekat kuih dan rambut dia pun sudah semakin hari semakin panjang, dan sampai sekarang dikatakan rambut itu masih lagi panjang walaupun dipotong berulang kali. So kisah ni lah yang bagi tahu tadi di awal-awal video tadi, gambar penerbit daripada Jepun ataupun para novel yang buat pasal cerita Okiku ni sahabat. So kalau saya mau nak tengok lebih detail ataupun saya mau nak tahu macam mana cerita Okiku ni, saya mau boleh pergi tengok cerita dia, ada dalam novel pun ada cerita dia. Sebab kalau dekat Jepun ni boleh dikatakan di antara top 5 lah cerita seram yang berlaku dekat Okiku ni macam mana. So itu saja cerita yang Yuri nak share tentang kisah seram yang berlaku pada anak patung yang bernama Okiku ni. Sejauh mana kisah ni saya boleh tengok sendiri dekat YouTube ataupun dekat Google sahabat. Kita akan jumpa di next video sahabat. Assalamualaikum.